Okey, hai, salam sejahtera. Saya Cikgu Lee. Jadi, yang ini adalah topik yang kelima, iaitu pergerakan palang merah dan bulan sabit merah antarabangsa. Okey, jadi untuk topik ini sangat penting di mana cikgu akan terangkan terdapat dua pergerakan yang utama dalam bulan sabit merah dan palang merah. Okey, jom kita mula. Okey, baik, kita buat ulang kaji sikit. Okey. Jadi macam mana pergerakan ini diadakan? Ini adalah satu idea. Penubuhan palang merah dilahirkan oleh siapa? Henry Dunant masa di peperangan Safari-no. Peperangan antara siapa? Australia dengan Perancis. Okey, di mana terdapat banyak tentera yang telah terbunuh ataupun cedera. Dan sejarah kita telah belajar dalam subtopik pertama, betul tak? Okey. Jadi kita terangkan sikit apakah yang mereka buat pergerakan itu pada tahun 1864. Pergerakan pertama iaitu undang-undang pertama telah ditandatangani. Okey. Okey, anak belakang. Okey, jadi tujuan pergerakan itu adalah untuk mendapat istirafan untuk berkhidmat di unit sebagai unit perubatan di medan perang. Jadi bila ada logo ini, masa itu palang lah. Okey, jadi tak boleh tembak dan mereka boleh melaksanakan perkhidmatan seperti perubatan. Okey, dan ini telah mendapat logo lambang inilah sangat penting, lambang palang merah yang mereka letak di sini. Okey. Okey, jadi kita tengok pergerakan kita pertama. Pergerakan pertama adalah dinamakan ICRC, iaitu Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa. Kemudian disokong oleh persatuan tempatan seperti Bulan Sabit Merah Malaysia. Jadi dulu kita memang panggil PBSM, Persatuan Bulan Sabit Merah. Lepas itu kita tukar kerana kita bukan persatuan, jadi kita tukar nama kepada Bulan Sabit Merah. Kalau tempatan Malaysia, kita guna Bulan Sabit Merah Malaysia. Okey, jadi ada lagi satu pergerakan yang dinamakan IFRC, iaitu Persekutuan Antarabangsa Palang Merah dan Bulan Sabit. Bulan Sabit Red Cross. Bulan Sabit. Okey. Jadi ICRC adalah International Committee of Red Cross, manakala IFRC adalah International Federal of Red Cross. Okey, lebih kurang macam ni lah. Okey, jadi murid-murid kena ingat lah. Okey, jadi kita tengok apakah perbezaan antara dua pergerakan ini. Sangat penting. Okey, ini adalah satu hubungan mereka lah, di mana, minta maaf, dua pergerakan yang utama disokong oleh persatuan tempatan. Contohnya Bulan Sabit Merah Kuala Lumpur, kita kena sokong dua-dua. Okey, satu adalah ICRC, satu adalah IFRC. Ini adalah pergerakan dia, dan ini adalah mereka, kerajaan-kerajaan mengambil bahagian dalam persidangan dan tanda tangan protokol semua lah, convention semua. Okey, kita teruskan. Okey, ini penting, muka surat ini penting. Jadi ramai murid-murid keliru termasuk saya dulu, kita mana tahu apakah perbezaan ICRC dengan IFRC. Kita hanya tahu Bulan Sabit Merah Malaysia saja. Kita ingat Bulan Sabit Merah itu pertolongan cemas. Sebenarnya tidak. Jadi Bulan Sabit Merah Malaysia ataupun mula-mula ICRC ditubuhkan adalah sebenarnya untuk ingat, membantu dan melindungi mangsa di kawasan konflik ataupun di kawasan peperangan. Ini penting. Kita adalah penjaga kepada undang-undang peperangan ataupun undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Jadi apakah itu UUKA? Jadi nanti kita akan bincang dalam satu subtopik terakhir, iaitu undang-undang kemanusiaan antarabangsa yang kita namakan dia UUKA, yang diguna pakai semasa peperangan. Okey, dan ICRC dapat istiraf daripada banyak negeri lah. Okey, jadi macam kita, persatuan kebangsaan kita adalah membantu mangsa konflik ataupun bencana alam. Kita sokong dua-dua lah. Jadi bagaimana dengan IFRC? IFRC dia lebih kepada bencana alam. Jadi jelas, betul tak? Jadi kalau negara itu berlaku peperangan, kita ICRC yang masuk. Kalau negara itu dia ada bencana alam,
IFRC yang akan membantu. Dia mempromosikan kegiatan persatuan, itu tugas IFRC. Okey, jadi subtopik minggu depan kita akan bincang IFRC. Untuk hari ini kita akan fokus kepada ICRC, International Committee of Red Cross. Okey, jadi apa itu ICRC? International Committee of the Red Cross, ICRC, ataupun kalau translate ke BM, Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa. Sangat penting. Okey, siapakah memberi kuasa kepada ICRC? Okey, yang memberi kuasa adalah Convention Geneva yang ada 4, protokol tambahan 1, 2. Okey, dan terdapat 194 negara yang telah menyertai convention ini dan mentandatangani aku janjilah. Okey, yang kita telah belajar sebelum ini kan dalam subtopik ketiga kalau tak silap cikgu. Okey, convention melindungi apa di darat, di laut itu Okey, jadi seperti kita lihat ICRC dia lebih penting kepada contoh peperangan antara dua negara, okey. Peperangan dalam tempatan, okey. Dan ini adalah hak untuk ICRC lah. Kita hak bertindak, hak memberi bantuan dan hak memberi inisiatif kemanusiaan. Okey, ini kita dapat mantap daripada negara adalah ICRC, kita kemanusiaan. Tak ada politik, tak mengira tentera mana. Okey, kita bertugas di kawasan yang berkonflik bersenjata dan ICRC cuba kita bukan nak menyelesaikan konflik bersenjata. Jangan gaduh, jangan berperang. Tugas kita bukan macam ni ICRC. Jadi tugas kita adalah ini tugas kita. Tugas ICRC melindungi dan membantu orang awam dan tentera. Okey, dalam konflik bersenjata, pertelikaraan antara negara ataupun keganasan di dalam negara tersebut. Itu tujuan kita, melindungi dan membantu. Okey, dan kita berasaskan kepada berkecuali dan kesaksamaan. Ingat tak? Kita pernah ingat prinsip-prinsip bulan sabit bukan? Ada 7, cikgu tak ulang di sinilah. Kemanusiaan, kesaksamaan, perkecualian, kebebasan, khidmat sukarela, bersatu, dan yang akhir sekali adalah kesejakatan. Okey, ini kita sudah bincang lah prinsip dia. Okey, yang ICRC yang paling utama dalam ICRC adalah kesaksamaan. Okey, kita kena mengkurangkan kesengsaraan di kawasan konflik tanpa mengira. Kita kena saksama adil, fahaman politik, agama ataupun bangsa. Okey, keutamaan beri kepada kes-kes yang amat memerlukan bantuan. Dan kedua, berkecualian. ICRC kekalkan sifat berkecualian dengan menghormati pihak konflik. Jadi, mereka akan membolehkan ahli ICRC mendekati mangsa konflik di kedua-dua belah untuk membantu mereka lah. Okey, kita bebas daripada negara-negara ataupun NGO lain-lain. Kita bebas lah. Kita terkecuali daripada mereka. ICRC bebas daripada kerajaan PBB dan badan bukan kerajaan dalam membuat keputusan dan bertindak. Okey, aktiviti kemanusiaan ICRC adalah berasaskan kepada penilaian kita sendiri. Okey, kerana ICRC percaya bahawa aktiviti kemanusiaan tidak boleh diserah kepada ahli politik atau dalam objektif tentera. Very good. Okey. Bagaimana ICRC bekerja? Tindakan di awal pertelingkaraan. Okey, kita akan ingatkan pihak agak tindakan mereka. Kita akan cuba melawarkan perkhidmatan dan membuat penilaian bagi keperluan mangsa dalam medan peperangan. Dan akhirnya baru kita memberi bantuan ikut keperluan mangsa. Okey, bila aktiviti kita cuba melindungi orang awam, contohnya kumpulkan maklumat,
menasihat parti yang bertanggungjawab, membantu mangsa yang lemah. Okey, seperti orang pelarian, wanita, kanak-kanak, terutama kanak-kanak. Okey, dan juga kita adalah melaksanakan tugas yang terkantung dalam Konvensyen Geneva dan juga protokol tambahan. Ya, protokol tambahan. Okey, kita mesti kita boleh melawat tahanan. Okey, supaya mereka menghormati hak kemanusiaan. Yang ini kita boleh melawat. Okey, kita pastikan tawanan ataupun tahanan tak hilang. Banyak tahanan hilang begitu saja. Okey, tak ditera. Okey, kita akan ICRC ada tanggungjawab memastikan mereka dapat keperluan asas seperti air, makanan, tandas. Okey, memulihkan keadaan penjara. Okey, kaedah ini berdasarkan kepada perundingan antara pihak penjara dengan dialog dengan tahanan. Dan memang tak ada media ataupun orang awam lah. Okey, tak boleh share di Facebook apa semualah. Ini semua. Dan ini kita menyatukan keluarga yang terpisah juga. Okey. Jadi kita ada ICRC ada menubuhkan agensi pusat pencarian. Kita membantu untuk mereka mencari mereka yang telah hilang. Kita membantu ICRC membantu pulihkan ekonomi, membantu meneruskan kehidupan, memulihkan ekonomi. Semualah. Okey, dan membantu penduduk mangsa konflik dari segi air dan tempat tinggal, membina rumah, memperbaiki infrastruktur, okey, dan khidmat kesihatan, keperluan perubatan, okey, pemulihan anggota, banyak bila tempat dan juga kita memberikan pencegahan ataupun pendidikan, memupuk kesedaran. Kita buat ceramah promosi tentang IHL iaitu UKA lah. Okey, undang-undang pendidikan masyarakat awam, pemimpin politik. Jadi kalau tak silap saya sekarang moral, kalau tak silap moral ada UKA, Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa. Okey, di manakah ICRC sekarang? Di Kuala Lumpur lah. Seluruh dunia yang ada tanda itu adalah lebih dari 80 negara, staf sebanyak ini. Okey, ini kawasan A adalah kawasan Asia Tenggara. Okey, dan ICRC di Kuala Lumpur, headquarter dia di Kuala Lumpur lah. Dia merangkumi 4 negara. Okey, jadi promosi International Humanity Law iaitu UKA lah. Kita promosi, kita memberi pendidikan di universiti, di sekolah macam sekarang, memberitahu pemimpin negara kita dan bekerjasama dengan Bulan Sabit Merah. Okey, jadi akhir sekali kita buat satu rumusan. Okey, ICRC nama asal dia adalah Jawatankuasa Antarabangsa untuk membantu orang-orang yang cedera. Lepas itu baru dia tukar nama kepada Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa. ICRC, International Community of Red Cross. Apalah. Okey, pengasas dia adalah Henry Dunant. Pada tahun masa bermula adalah 1863. Tempat dia bermula adalah Geneva. Okey. Jadi itu saja untuk sedikit maklumat tentang pergerakan bagi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Jadi ada tiga sebenarnya. Dua ada hari ini kita telah bincang satu iaitu ICRC. Next week kita akan bincang satu lagi IFRC yang lebih kepada bencana alam. Yang ini lebih kepada peperangan. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Bye.